Saya Sabri Ibrahim SKM. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, malam ni saya dapat buat AB Live yang mana rancangan saya ataupun hasrat saya untuk boleh buat AB Live paling kurang 5 kali sehari ataupun 3 kali sehari. Target yang saya set tu masih lagi belum berjaya lah. Tapi post insyaAllah boleh. Post lah bertulisan picture telah berjaya. Cuma untuk buat habit live paling kurang 5 kali sehari, hingga ke saat hari ini saya masih lagi belum berjaya capai target yang saya telah set ya. Jadi dalam sesi habit live kali ini saya nak bercakap dengan sahabat-sahabat semua dari sudut mengapakah ilmu ataupun teknik ataupun strategi pemasaran yang telah awak miliki tidak memberikan apa-apa hasil. Ini poin penting untuk saya bercakap dengan sahabat-sahabat semua supaya insya-Allah yang beri suatu manfaat lah kepada semua like FB saya di dalam FB page saya, iaitu Sabri Ibrahim SKM. Bercakap tentang sebab mengapakah segala ilmu ataupun teknik ataupun strategi yang telah pun awak miliki tidak memberi apa-apa hasil. Ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab yang saya nak utarakan malam ni untuk saya bercakap, dan mudah-mudahan apa saya cakap ini awak semua boleh ambil poin-poinnya dan juga tengok suluh ke dalam diri sendiri. Adakah poin yang saya sampai ini ada tak terkena kepada diri masing-masing saya dan juga anda lah, insya-Allah. Okey, kita sama-sama mencari ataupun menyuluh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan berdasarkan kepada poin-poin yang akan saya sampaikan nanti. Tak perlu kita gunakan poin ini untuk mencari-cari ataupun mengintip kesalahan ataupun kelemahan orang lain. Gunakan ilmu ini untuk mencari kesalahan diri sendiri lagi bagus. Alright? Sekejap ya. Sekejap. Saya nak test dulu. Saya harap sahabat-sahabat semua cuba beri perhatian kepada apa yang saya ingin sampaikan ini, supayanya ialah awak semua dapat menilai diri sendiri, tak perlu menilai orang lain. Alright. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Kalau boleh anda semua jangan lupa untuk tuliskan komen Assalamualaikum di dalam pertemuan kita FB Live kali ini, insya-Allah. Okey, jangan sekali malu ya. Sahabat-sahabat semua boleh tinggalkan. Paling penting sekali lah, bila saya buat FB Live, sila tulis komen Assalamualaikum. Okey, ini sangat penting sebagai satu asbab kepada memudahkan tercetusnya rasa kasih sayang sama kita sama Islam. Alright, itu mukadimah. Saya nak zoom terus ya kepada Azwan Kamarudin. Assalamualaikum, apa khabar, sihat ke Azwan Kamarudin? Jangan lupa Azwan tulis kalimat Assalamualaikum ya. Tulis kalimat Assalamualaikum, nanti senang untuk saya ziarah balik, timbal balas ziarah kepada FB awak Azwan Kamarudin. Okey, bercakap tentang topik ini, mengapa ilmu atau teknik atau strategi pemasaran yang telah awak miliki mengapa tidak memberi apa-apa hasil. Satu sebab utama sahaja. Selagi mana teknik ataupun strategi yang awak miliki daripada
seseorang, sama ada mentor awak ke atau siapa-siapa jua lah, selagi mana teknik tadi dia orang guna memberi hasil, berkesan. Tapi bila awak dapat tiba-tiba tidak beri apa-apa kesan. Sebab nombor satu ialah, ini penting sangat, saya tulis ya untuk awak semua. Sebab nombor satunya ialah tidak praktikkan, tidak buat, atau tidak praktik, tidak buat teknik ataupun strategi yang telah awak miliki tadi. Itu sebenarnya. Awak tak buat atau tak praktik, tak buat tindakan kepada ilmu ataupun strategi pemasaran yang awak telah perolehi daripada mana-mana guru awak ataupun orang-orang yang berkongsi teknik tadi pada awak. Itu sahaja sebenarnya. Sebab awak tak buat. Bahkan kalau dibuat sekalipun ataupun dipraktik sekalipun, awak tidak ikut 100% sebiji seperti mana diajar oleh guru awak ataupun mentor awak ataupun seseorang yang beri idea tentang teknik dan strategi pemasaran. Ini kena faham, kena terima hakikat ini, ya, iaitu awak sebenarnya tak buat. Dan kalau buat sekalipun, awak telah ubah suai. Awak telah ubah suai kepada mana-mana teknik yang telah ditunjukkan oleh seseorang. Itu sebenarnya benda punca dia. Walaupun mungkin rasa setuju, tapi saya harap sahabat-sahabat semua terima benda ni dan kena berlapang dada lah bahawa selagi mana awak tak menerima benda ni, sebab nombor satu ini, selagi itulah ya, awak tidak akan mendapat hasil daripada mana-mana teknik ataupun strategi pemasaran yang awak telah miliki. Ini juga bermaksud bahawa untuk memastikan mendapat hasil daripada ilmu ataupun strategi pemasaran yang awak telah miliki, awak mesti buat 100% ikut sebiji mana, sama seperti mana yang telah ditunjuk step by step oleh mentor ataupun guru awak. Jangan sekali ubah suai. Ini penting. Jangan sekali kita ubah suai mengikut idea kita. Kerananya ialah mana-mana teknik atau strategi yang dicakap oleh guru kita atau mentor kita tadi, dia telah lakukan dan dia telah mendapat hasil daripada apa yang dia telah sampaikan kepada awak. Mana sebelum dia nak beritahu teknik atau strategi masa ini, tentu dia telah test terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman dia, bahawa teknik ini menjadi berhasil. Tiba-tiba bila awak belajar pada dia, dapatkan ilmu tu daripada dia, dapatkan strategi tu daripada dia, tiba-tiba awak ambil, sama ada awak tak buat langsung ataupun buat tidak ikut 100% petunjuk, tapi awak cuba ubah suai, maka pastilah inilah nombor satunya sebab mengapa teknik ataupun strategi pemasaran yang mulai tidak dapat apa-apa hasil. Inilah nombor satu sekali. Bermaksud awak tahu banyak, tiba-tiba awak mengeluh, kenapalah aku tak dapat hasil, sedangkan hakikatnya kena terima bahawa awak tak lakukan 100% ikut sebiji seperti mana ditunjukkan oleh guru atau seorang yang berkongsi teknik pemasaran kepada awak. So, kena terima kat ni ya. So, Azwan kembali terima kasih kepada awak dan syukur alhamdulillah Allah menjemput awak untuk tengok live saya. Itu sebab dia sebenarnya you kena terima hakikat ni. Yang bercakap dalam isu ini juga, point juga ialah dia berkerapat bila kita ubah suai ilmu yang telah diberi oleh seorang yang telah proven sukses. Kita kena faham satu benda lagi, iaitu misal katalah
awak ikut 100% seperti yang tunjuk oleh guru awak ataupun orang yang beri teknik tadi, kena faham satu perkara, iaitu kadar rezeki, kadar pemahaman yang awak akan perolehi daripada teknik ataupun strategi yang ditunjukkan oleh guru awak itu tak sama. Aidil Mek Sewa, Assalamualaikum, terima kasih. Alhamdulillah Allah jemput awak untuk bersama saya pada malam ini. Terima kasih ya. Alright. Malam ini bercakap tentang mengapa ilmu atau teknik atau strategi pemasaran yang awak telah miliki tidak memberi apa-apa hasil. Saya harap Aidil Mek Sewa dapat poin pertama, iaitu nombor satu lah, kerana awak telah tahu, telah memiliki ilmu tapi tak buat, ataupun kalau buat sekalipun buat tidak ikut 100% seperti yang telah tunjukkan oleh seorang ataupun mentor awak. Inilah antara punca kenapa ia tak dapat memberi apa-apa hasil. Alright. So solusinya ialah bila kita nak betul-betul berjaya, kita kena terima ataupun buat 100% seperti mana yang telah ditunjukkan oleh orang berjaya. Sebagai contoh ya, Aidil Mek Sewa supaya faham, katakan begini. Contoh, Aidil nak berjaya mendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Alright. Tiba-tiba awak faham bahawa awak tak boleh berjaya untuk tiba ke puncak Gunung Kinabalu itu jika seorang diri. So mungkin awak masih lagi humble dan terima hakikat ni, so awak cari upah Sherpa atau pemaling gunung yang telah terbukti proven bawa guide orang berpuluh kali telah berjaya tiba ke puncak Gunung Kinabalu dengan selamat dan kurang risiko. Awak memang faham. So awak sanggup upah seorang Sherpa yang telah proven sukses. Kalau setakat awak hanya menerima sahaja nasihat yang diberi oleh Sherpa tadi, tetapi jikalau awak tidak ikut 100% apa-apa arahan dia, apa-apa suruhan dia semasa dalam proses perjalanan nak ke puncak Gunung Kinabalu pun akan menyebabkan awak gagal juga. Okey, so nak faham sini ialah kalau betul-betul nak berjaya, ikut sahaja 100% apa-apa arahan yang telah suruh buat oleh Sherpa yang telah kita dah beri keyakinan kepada dia. Tapi yang peliknya, bila kita beri keyakinan kepada dia tapi tetap ikut 100% seperti apa yang dia nasihat. Inilah antara punca kiasan dalam bisnes. Sama juga mengapa bila bajet ilmu marketing ada berpuluh strategi tapi awak dapati tak ada peningkatan hasil kepada bisnes awak, kerana nombor satu ialah awak tak praktik ataupun buat ikut tetapi tidak buat 100% seperti mana ditunjukkan oleh guide awak ataupun mentor awak. Alright, itu dia. Poin pertama, mengapakah bila awak ahli marketing ia tak beri apa-apa manfaat. Ini poin nombor satu yang sangat-sangat perlu kita terima, walaupun mungkin rasa tak seronok. Okey, harap maklum. So terkata boleh faham tak apa yang saya ingin cuba sampaikan kepada Aidil Mek Sewa? Saya harap Aidil Mek Sewa memiliki ilmu ataupun teknik strategi dalam membuat pemasaran kepada bisnes awak. Jangan sekali-kali buat dengan satu otak kita sahaja. Kita perlu ada seorang mentor atau dua orang mentor, atau bahasa muda orang yang guide kita lah, orang yang tegur kita daripada awal hingga akhir kepada proses perjalanan bisnes kita. Ideal perlu cari seorang atau dua orang yang boleh follow apa-apa nasihat dia, apa-apa kritikan dia, apa-apa tunjuk ajar dia. You follow sahaja. Mana-mana orang telah berjaya dalam bisnes awak, dalam bidang awak, insya-Allah. You follow 100%. Maknanya apa suruhan dia, insya-Allah awak akan cepat berjaya dan maknanya risiko gagal adalah kurang. InsyaAllah mudah-mudahan Aidil ada orang yang memantau bisnes awak ya. Kalau tidak, susah.
Kenapa saya kata susah? Sebabnya ialah telah menjadi sunnatullah. Di dalam sahabat-sahabat Nabi, para Nabi, para Rasul pun yang dah begitu hebat akhlak dia, begitu bagus hemah dia sekalipun, tetap juga ada guide, ada pemantau, ada penyelia. Siapa dia? Tentulah malaikat Jibril. Setiap Nabi ada malaikat Jibril yang sentiasa menegur, memantau Nabi. So, boleh kita faham bahawa kalau sekiranya para Nabi, para Rasul yang sebegitu hebat akhlak dia pun, ilmu dia banyak pun, masih perlu kepada mentor ataupun guide ataupun penegur, iaitu Jibril. Apatah kita yang sebegitu dhaif, yang tak ada apa-apa, ini tiba-tiba tak nak ada orang tegur, tak nak ada mentor, tak nak ada guru, maka bisnes yang kita buat, apa-apa aktiviti kita buat, tak akan boleh pergi jauh. Kita akan banyak melakukan buang masa, buang tenaga bila setiap kita buat ada silap dan salah. Tetapi kalau kita dah ada seorang mentor yang proven, yang jujur, yang ikhlas, menegur kita, yang sudi menegur kita, yang sudi memantau kita, maka ini satu keuntungan yang besar. Tugas kita ialah follow sahaja, ikut 100% yang ubah apa-apa suruhan yang telah tunjuk oleh mentor yang telah proven sukses. Itu poin pertama, right? Harap dapat sesuatu insya-Allah. Kalau tak faham tanya ya, kalau tak faham ideal untuk saya tanya supaya awak dapat manfaat daripada idea saya pada malam ini. Dan kalau pada khidmat ideal perkongsian saya ada manfaat, anda boleh share lah kepada siapa-siapa yang fikir patut tahu apa yang telah saya cuba sampaikan ini. Itu adalah poin pertama. Poin yang kedua, mengapakah ilmu atau teknik atau strategi pemasaran yang memiliki tidak memberi hasil? Tak memberi hasil. Kenapa? Poin yang kedua ialah berkaitan rapat dengan diri kita sendiri, mindset kita. So nombor 2 ialah poin nombor 2, sebab nombor 2 ialah ia berkaitan rapat dengan apa yang ada dalam fikiran kita, mindset. Mindset yang kita miliki. Walaupun dah ada sekalipun strategi sekalipun, tapi kalau mindset kita ni masa lagi mindset yang tak berani nak buat, bimbang, takut, kurang yakin dengan apa-apa teknik yang diberi oleh guru kita, mentor kita, ataupun mindset yang tak berani mencuba, atau mindset yang bertangguh, atau mindset yang tunggu dan lihat seperinci ataupun mindset yang kata apa, tak apa kot. Mindset macam inilah saya panggil mindset dari sisi negatif. Inilah yang ada berpuluh-puluh alasan tadi. Inilah asbab nombor 2 mengapa ilmu yang kita ada tak memberi apa-apa hasil. Walaupun telah kita ada gerak kerja, walaupun kita mungkin dah praktik sekalipun, tetapi sejauh mana boleh perginya apa yang kita buat tadi akan tak boleh pergi jauh. Kita hanya sekat tu sahaja, kerana dihalang oleh mindset kita yang belum lagi betul-betul positif. Kita kata je kita positif, tapi bila kita diukur, diberitahu oleh mentor kita, dia akan tahu bahawa mindset kita sebenarnya belum lagi betul-betul positif. Dia ada beberapa kriteria yang boleh dipakai sebagai kayu ukur yang boleh membuktikan bahawa kita benar-benar positif. Alright? Mudah-mudahan dapat sesuatu ya. So, penghalang utama di dalam untuk mendapat hasil suatu teknik yang kita buat ialah mindset kita. Apa yang kita fikirkan. Dan bercakap tentang mindset ni, dia bukan boleh diubah dalam masa yang singkat. Dia perlu proses yang lama, yang panjang, bergantung sejauh mana tebalnya karat negatif yang telah melekat dalam mindset kita. Kalau karat itu tebal, kukuh, maka perlu masa yang panjang, yang lama
untuk kikis sikit-sikit mindset karat yang negatif tadi. Tapi benda ni bergantung kepada kata apa hidayah Allah Ta'ala. Kalau Ta'ala nak bagi faham, bagi terbuka, nak bagi betul mindset sekejap saja. Alright? Tetapi umumnya begitulah untuk saudagar unta Datuk Muhammad Badri dan juga Muhammad Nazim. Ya, terima kasih kepada awak kerana sudi bersama saya ketika ini. Alright, juga pada Siti ABV, terima kasih. Alhamdulillah. So yang penting anda semua telah dijemput oleh Ta'ala. Tengok belah saya selalu ulang ni. Tolong tulis kalimah Assalamualaikum. Sebabnya ialah, ini selingan ya. Sebabnya ialah, kalau kita orang Islam pun tak nak amal Assalamualaikum, jangan diharap orang kafir nak amal apa-apa ajaran Islam. Ini penting kena faham. So kalau kita nak harap orang kafir amal Islam, rasanya payahlah. So alangkah malanglah kita sendiri Islam, ya, telah pun tahu kelebihan salam, tiba-tiba tak mau amal. So harap-harap DJ Lan Arif dan Siti ABV tuliskan kalimah Assalamualaikum. Dan jika sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya. Kalau tak faham, boleh tanya. Itu poin nombor 2. Saya bagi poin-poin penting yang utama yang menghalang kepada mengapa strategi pemasaran yang buat tak berhasil. Ini 2 sebab yang cukup besar sekali. Yang lain tu semua di bawah 2 asbab ini. Ya. Yang kecil-kecil semua ranting-ranting pecahan daripada 2 asbab ini. Pertama, awak tak buat ataupun buat tetapi ubah suai apa-apa ilmu yang miliki daripada guru awak, daripada guide awak. Yang kedua, mindset belum betul-betul lagi positif. Saya tahu, anda pun tahu bukan senang untuk mendapat 100% mindset positif, sebab mindset berkaitan rapat dengan rohani, dengan jiwa kita. So selagi mana rohani kita kotor dengan zulumat, nak dapat 100% payah. Yang betul-betul 100% sempurna kamil hanya wali-wali, nabi-nabi, rasul-rasul sahaja. Kita bukan wali Allah, bukannya nabi, bukannya rasul, maka sukar sangatlah untuk dapat 100% mindset positif. Namun demikian, kita semua boleh usaha. Setidaknya banyak. Maknanya kalau benda 10, mungkin 6 atau 7 kita memiliki tahap positif yang ada dalam mindset kita. Lagi naik, lagi baguslah. Tapi untuk 100% adalah seolah-olahnya payah sangatlah. Payah ya. Kalau bukan wali, bukan rasul, bukan nabi, memang payah. Sebab dia bukan rapat dengan rohani. Mindset ni dia wujud kerana ada roh. Kalau roh kita kotor, banyak dosa, banyak zulmat, maka sukar untuk dapat 100%. Okey, dan mungkin agak mustahil lah. Tapi kita boleh usaha perbaiki dengan pergi belajar, memahami kelebihan-kelebihan mindset positif, dengan cara kita pergi berjumpa orang-orang yang positif, minta nasihat dia. Orang positif sama ada ahli bisnes yang bagus-bagus, yang tak kuat, ataupun ahli ulama. Tanya dia, minta nasihat macam manakah untuk dapatkan lebih baik kita punya mindset. Okey, itu dia 2 sebab yang penting yang saya perlu cakap kat sini. Core yang paling utama mengapa segala teknik strategi yang awak ada selama ini tak beri apa-apa hasil. So konklusinya ialah, penutupnya ialah, untuk mendapatkan hasil daripada apa-apa strategi pemasaran kita miliki, pertama sekali, nak mesti kita lakukan, praktikkan 100% ikut seperti mana ada oleh guide kita atau mentor kita. Jangan diubah, secara konsisten kita buat. Okay, yang kedua ialah kena berusaha untuk memiliki banyak ataupun lebih pada 50%, mungkin 60% atau 70% memiliki mindset yang betul. Inilah gerak kerja yang perlu kita buat dahulu, iaitu tahap fundamental yang perlu kita fahami dan perlu kita lakukan. Kalau tak faham, saya tak buat, tak ada manfaat juga. Alright, mudah-mudahan apa yang sampai ini ada manfaat. Kita jumpa lagi di perkongsian masa lain, insya-Allah. Dan jika sekiranya ada manfaat, anda boleh share lah benda ini kepada orang-orang yang memerlukannya. Hingga jumpa next AB Live. Saya Sabri Ibrahim Zaki M. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.